Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat, sahabat-sahabat Latahzan yang sentiasa menanti-nantikan sambungan dan sambungan akan Latahzan. Tolong respon Ustazah, audio video okey ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, audio video okey ke? Audio dan video okey ke? Amin, amin. Arif Nirman, terima kasih atas ingatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wagina Sigun, Suzi Suhli, Huzurinaku Ahmad, Zunaiza Ahmad, Nurlian Jamaluddin, Insyah Kardiman, Salma Yahya, Hanisa Syafi'i. Tolong respon Ustazah, audio video okey ke? Mahfuzah Mahazi, Insyah Kardiman, Hairiah Haji Ismail, Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Rihan Hamid, Hamidah Ma'ruf, I miss you Kak, Anizah Aznis, Zalilah Haji Ahmad, Hasnah Mubin, Fatimah Umar, Syuhada Ja'far. InsyaAllah semoga-moga sampai ke sini satu hari nanti semua sekali, khususnya yang bersama-sama live kita. Dari tadi jam 3 pagi Ustazah keluar daripada hotel, Alhamdulillah, menuju ke Sofwa cari makan untuk bersahur. Kemudian dah cakap dengan Ustazah tak balik, nak ambil masa banyak-banyak iktikaf, khususnya dapat ruang di sini. Tadi penuh ni, sekarang doakan tidak dihalau oleh askar-askar. Tinggal satu orang, Mak Cik Indon ni baru masuk lah pula. Kalau tidak tadi Ustazah seorang dekat sini. Lepas tu dia ajak sembang. Nasib baik dia solat dah, so kita boleh start live. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Miss you too Nur Azlina. Sekejap nak cari. Ustazah minta sahabat tim khidmat hantar kat Ustazah muka surat mana yang Ustazah semalam termiss. Bukan termiss, semalam syok Latahzan sampai tak ada gangguan lain langsung. Moga ini pun sangat-sangat okey. Ustazah berada di tingkat 1. Di sana tempatnya Baitullahil Haram. Nanti Ustazah berdiri anda nampak. Nampakkan yang hitam tu adalah Kaabah. Ustazah berada di tingkat 1. Jadi syok duduk kat sini menyanda. InsyaAllah, tabarakallah. Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah Kak Masliza Bagiran berupah fillah dengan Upah Azna. Upah Azna tak bawa roti raya ke? Azrina Ami, I miss you. Maksu Reda, Masya Allah. Reda kenapa tu Maksu? InsyaAllah Maksu hamba Allah yang solehah, pasti menerima apa saja yang Allah kehendaki kepada Maksu. Semua sahabat-sahabat kita, jom kita teruskan pengajian Reda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Latahzan sayang, ada seekor lalat ni nak tumpang dengar kuliah, kira okey lah tu kan. Subhanallah. Sebenarnya Ustazah di masjid, Ustaz di bilik. Kononnya sebab malam tadi Ustaz dapat tidur 1 jam je kot. So lepas subuh ni konon nak balik tidur lah. Akhirnya sampai sekarang berwhatsapp dengan Ustazah tak tidur juga. Ustazah memang tahu takkan tidur lepas subuh, maka Ustazah memilih waktu paling indah bagi Ustazah untuk iktikaf di Masjidil Haram adalah lepas subuh. Kan lepas subuh tak balik lah, tak balik. Memang syahdu sangat suasana-suasana macam ni. Apatah lagi saat ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, jemaah akhir Ramadan sedang sibuk-sibuk mengemas barang. Pukul 9 pagi waktu sini. Sekarang waktu sini baru 6.52 pagi. So pukul 9 pagi mereka kena keluarkan beg daripada depan bilik untuk diangkut
turun ke lobi. InsyaAllah selewat-lewatnya pukul 2 petang nanti mereka akan tinggalkan hotel lah, check out. Dan jemaah awal Syawal pula, grup Al-Fawaz Travel sedang berkumpul di KLIA sekarang ini. Okay, mereka kena berada di KLIA pukul 12.30 dan ramai pun yang berkumpul di KLIA dengan sahabat-sahabat tim khidmat, petugas-petugas Al-Fawaz Travel. Tolong bantu sahabat-sahabat saya yang mulia jiwa ini menyantuni Duyufur Rahman dengan kekuatan akal, kekuatan jasad. Masya Allah. Kerana sesungguhnya menyantuni Duyufur Rahman ini sangat indah, sahabat-sahabat. Cabaran-cabaran yang ada pada setiap kali penyantunan itu sebenarnya adalah pelajaran baru untuk kita. Masya Allah. Jadi bayangkan Ustazah Zai sebagai mak mereka, grup akhir Ramadan yang nak balik dan grup Syawal yang akan sampai pada malam ini. Sahabat-sahabat, anda nak tinggal anak pergi asrama pun rasa macam dak dikduk jantung kan. Jadi insya-Allah semoga berkat doa semua kita Allah permudahkan. Apatah lagi yang bakal tiba ni adalah grup yang pertama kali, majoritinya warga emas, fakir miskin, golongan ad-du'afa, tajaan, tabung umrah, amanah saham akhirat. So dah lama mereka hidup dalam kesedihan mungkin, tetapi Allah datangkan tabung umrah dan amanah saham akhirat untuk menggembirakan mereka. Untuk menggembirakan mereka dengan izin Allah. Niatlah kita sahabat-sahabat supaya Allah gembirakan kita pula sama ada di dunia ataupun di akhirat. InsyaAllah Liza MDS pasti akan sampai. Terus berniat sayang-sayang sekalian, okay? Terus berniat. Ustazah sebut banyak kali dah. Dengan niat kita insyaAllah kita akan terarah untuk terus kuat merealisasikan apa yang kita niatkan, kerana Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Masya Allah. Terkadang kita tak perlu menyalak-nyalak pun. Terlalu kita mewar-warkan sangat kepada orang melalui lisan. Hati kita berbicara dengan Allah kan. Syahadah salihah, Masya Allah. Zainab Ahmad, Jamilah Abu Bakar, Subhanallah, Fazlina Sa'ad. Jom kita sambung yang ke J. J bertajuk buah redha adalah syukur. Keredaan akan membuahkan rasa syukur yang merupakan tingkat keimanan yang paling tinggi, bahkan merupakan hakikat daripada keimanan itu sendiri. Kita mengaku kita beriman, tapi kita tak redha dengan apa yang Allah telah tetapkan. Itu namanya belum beriman. Kalau kita nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman, nak bangkit di mahsyar bersama orang-orang beriman, nak masuk ke dalam syurga bersama orang-orang beriman, tolonglah memilih untuk redha. Tolonglah memilih untuk redha dalam semua keadaan. Kak Yasmin Yaakob, Masya Allah. Dalam tahap iman, rasa syukur itu adalah puncaknya. Tak beriman juga kalau orang tak bersyukur. So puncak iman akan melahirkan syukur. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa ada orang yang susah sangat nak bersyukur? Dia dah dapat macam-macam, tapi dia tak bersyukur, bahkan dekat dengan kufur. Jawapannya kerana dia tidak punya redha. Kenapa dia tidak punya redha, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jangan sebut aku beriman, sedangkan kamu tidak beriman dengan kamu tidak meletakkan redha, memburu redanya Allah nombor satu dalam kehidupan. Orang yang tidak redha terhadap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, keputusannya, penciptaannya, aturannya terhadap yang diambil dan yang diberikannya, tidak akan dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu artinya orang yang bersyukur adalah orang yang paling menikmati hidup. So sejak awal kita buka bab redha ni, kita akan kata apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Pilihan atas kita. Untuk kita bahagia, pilihlah untuk bersyukur. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka bila kita bersyukur, sahabat-sahabat, kita akan nampak jalan keluar atas setiap permasalahan. Kita rasa maha baiknya Allah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat, sebab kita mahu ke arah itu. Amin, amin. Baiti Abdullah, Masya Allah, Masya Allah. Baiti Abdullah, Ustazah rasa sejak kita bertemu di Sabah tu, Ustazah makin tabik spring dengan penulisan. Masya Allah, Alhamdulillah. Dulunya Ustazah baca juga tulisan Baiti Abdullah, tapi rasa macam kali ini lebih dekat, lebih dekat. Okay, mungkin Allah, sahabat-sahabat, dia dah start nak cuci ni. Subhanallah, tengok-tengok dia nak cuci.
Moga-moga dia tak halau lah Ustazah. Tapi rasanya memang dia nak cuci ni sekejap kena bangkit. Askar tak halau, cleaner pula nak buat kerja. Jangan mengeluh Ustazah. Kita berdiri sekejap. Bila berdiri anda nampak Kaabah di hujung sana kan. Manusia tak ramai waktu-waktu macam ni sebab mereka balik tidur setelah beriktikaf malam hari. Ni adalah tangga yang membawa mereka ke dataran Kaabah. Anda nampak tak warna hitam tu? Di balik bangunan tu, itu adalah Baitullahil Haram lah. Ustazah nak juga duduk kat sini sebenarnya. Harap-harap dia tak halau lah sebab macam ramai dah cleaner-cleaner kat ujung tu. Ke macam mana kalau Ustazah berdiri, Ustazah takkan dapat saat kita keluar sekejap lah. Sekejap lagi kita masuk balik. Takut dia main jirus je air ni sekejap lagi. Kita cari tempat lain. Allahumma salli wa sallim ala Amin, amin. Faizah Fuad. Faizah Fuad ni kawan kepada Kak Azliza. Siapa? Betul dia sebut nama kat sini hari tu. Subhanallah. Nur Ali Sahani Umu Al-Baihaqi suka laju nak tunggu Cik Abel balik. Nampaknya dia tak halau Indon tu solat sorang-sorang kat situ. Ni mesin dia. Betul pula hari ni anda tengok cleaner-cleaner ni bekerja. Tapi doakan Ustazah sebab Ustazah pakai handphone ni. Baru Ustazah terfikir Ustazah buat live ni. Takut pula petugas-petugas Ustazah di KLIA ada perkara urgent nak tanya ke macam mana, kena habiskan live cepat ni. Kak Nazar Maksu ada kan dalam grup ni. Kak Nazar tolong bagi tahu Jaja apa-apa kalau Ustazah tak jawab. Ustazah tengah buat live. Diorang tengah sibuk tu kat KLIA. Jadi tolong bagi tahu diorang. Boleh berhubung dengan Ustaz Azwan pun tak boleh tidur tu rasanya. Minda kami hanya untuk pelepasan jemaah yang berada di sini. Dan juga minda kami adalah untuk jemaah yang bakal sampai. Ustazah bawa anda jalan-jalan dulu. Mana pula Cik nak keluar ni. Kita lalu sini sekejap. Bawa anda tengok orang tawaf kat bawah. Ya Rabb, ya Rasulullah. Ya Allah, semoga dipermudahkan semua urusan check out daripada hotel Mira Ajiat di airport Jeddah sampai selamat balik semula ke rumah. Tu kawasan solat yang lebih indah, aircon, ada kapet. Kita nak menuju ke kawasan Kaabah insya-Allah. Kalau Ramadan dulu sahabat-sahabat macam ni memang askar dah bertempik-tempik dah halau. Sekarang alhamdulillah. Tegar sungguh mak Cik Indon seorang-seorang tu. Padahal orang dah campak-campak ayak dah kat depan dan belakang dia tu. Macam ni lah masing-masing orang berjuang. Ni sebenarnya orang tengah tawaf di tingkat 1 sangat sedikit. Berbanding Ramadan, sini langsung tak boleh lalu. Tengok tu orang bawa anak-anak kecil pun ada. Ustazah nak berada di sini. Semoga tidak dihalang. Ya Rabb. Tu suasana Kaabah. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma salli. Anda masih dengar Ustazah ke? Tengok kan orang dah sebenarnya masih ramai tapi tak adalah seramai Ramadan. Ramadan sampai kat bawah-bawah ni orang tawaf. Ustazah nak cuba live dari sini sebab tak nampak askar. Ustazah duduk kat sini. Selamba je cek duduk kat sini sebab saya dah settlekan dah semua solat-solat hajat semua. Mak kau. Syukran. Dia bagi Ustazah kerusi baiknya tu dia bagi Ustazah kursi maji. Macam mana cek lagi suka duduk tang ni. Tak apa, dia bagi kerusi. Ya Azlina Ami, pasti Azlina Ami akan bertawaf insya-Allah satu hari nanti di balik tangan Ustazah Zai. Amin. Masya-Allah. Alhamdulillah habis kita bab. Sekejap nak letakkan saya punya kitab. You see my kitab is there. Handphone satu lagi.
bertemankan setia dengan nama Al-Fawaz Travel. Alhamdulillah, pakej untuk musim baru bulan Ogos sudah diisi oleh beberapa belas orang. Maka sekejap je tu insya-Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin Kak Yasmin, Siti Ajah, Nur Azi. Alhamdulillah dengar. Okey, Ustazah nak baca pula bab K. Buah ketidakredaan adalah kufur. Sikap tidak menerima akan menghasilkan kebalikannya, kufur. Tadi kita bercerita tentang syukur. Sekarang kita bercerita tentang kufur, lawan kepadanya. Amin Rashidah Umar, amin. Aisyah Abdullah. Banyak beza bonda, banyak sangat beza. InsyaAllah bonda akan mengulang ke sini, amin. Bonda Datin Aisyah Abdullah. Subhanallah. Kak Nazatul Naina, insyaAllah sikit masa lagi akan sampai. Zaidah Saleh, Nur Ali, sentiasa doa dan doa. Okey, kita sikap tidak menerima akan menghasilkan kebalikannya, kufur terhadap nikmat yang boleh jadi ke arah yang lebih ekstrim. Kufur terhadap yang memberi nikmat itu sendiri. Ketika hamba itu redha kepada Tuhannya, bagaimanapun keadaan yang melingkunginya, maka itu insya-Allah Masyitah Yusof, maka itu akan mendorongnya untuk bersyukur kepadanya, sehingga dia menjadi orang yang redha dan bersyukur. Ketika hamba itu tidak dapat redha, maka saat itu dia termasuk orang-orang yang tidak menerima. Kenapa kena redha? Sebab kalau tak redha, Nur Aidah pasti akan datang ke sini, amin. Fazlina Saad, Sarimah, Nuriyah Jaafar, amin. Kak Zaliha Zainal, Rafi'ah Abdul Rahman, amin. Pasti datang lagi, amin. Semua Ustazah doakan. Amir Zaliha, Wani Yahya, Ummu Fatihah, semua Ustazah doakan. Mak Teh. Jadi kalau Ustazah terlepas pandang sebab Ustazah duk tengok kitab kat handphone ni, sahabat-sahabat, Zainah Buyung, Zawiyah Wahab, InsyaAllah, okay, semua yang join Latahzan hari ni insyaAllah khususnya, dan semualah sahabat-sahabat Latahzan yang berada di tanah suci ni bersama Ustazah pun sentiasa follow. Masya Allah sahabat-sahabat, okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ustazah bertemu dengan ramai sahabat-sahabat Latahzan di sini yang tegur Ustazah dah tak sebut dah TV Al-Hijrah ke Radio IT. Sahabat-sahabat, ambil kau, ada pokcik ni duduk sebelah Ustazah lah pula, dia nak tengok Kaabah juga. Sekejap dia pakcik ni duduk kat sini, so kita redha je lah. Redha je lah. Masya Allah. Sekejap, dah tua sedap kena buat macam tu. Okey. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga dia menjadi orang yang redha dan bersyukur. Ketika hamba itu tidak dapat redha, maka saat itu dia termasuk orang-orang yang tidak menerima. Subhanallah. Dan berjalan di atas jalan orang-orang yang kufur. Hangpa yang ada kitab ni, hangpa duk tengok Kaabah, kita tengok kitab ni, Subhanallah. Okey, Ustazah ni usaha nak tengok kitab tau, Masya Allah. Adanya penyimpangan dalam keyakinan di hati dan agama disebabkan kerana hamba itu. Amin. Roslina Musa. Amin. Azizah Abdullah, Nuriyah Jaafar, amin. Amin, Masya Allah. Okey, mana tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Adanya penyimpangan dalam keyakinan di hati dan agama disebabkan kerana hamba itu hendak menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa ya ada orang-orang yang menyimpang, disuruh redha, bahkan dia memilih untuk tidak redha, tidak menerima. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sebut sebenarnya yang menyimpang itu adalah orang yang nak menjadi Tuhan. Sedangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, amboi pandai Azlina Amir, tengok Kaabah pun dapat pahala. Habis tu muka surat ni kalau kitab pada kat depan mata tak nak baca, nak kena babak, nak kena lidi ni masing-masing ni. Allah faham sangat perasaan anda sahabat-sahabat. Kalau boleh Ustazah nak kutip setiap nama ni satu persatu untuk diletakkan. Bukan tulis nama di batu nisan, tulis nama di dinding Kaabah. Macam itulah. Sekarang Ustazah nampak nama Suzi Buang, Wan Nur Fadilah, Nazatul Naina, Khairi Alias, Nur Aidah, Aida Nur Ali, nama anda terpahat di sana insya-Allah. Hasna Yahya insya-Allah, Nasdia Zirawati Draman,
Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, moga-moga tak ada askar yang halau ni. Amin. Sebab bukan senang tau sahabat-sahabat nak santai-santai macam ni kat sini. Alamak, dah terrotate pula dah gambar kitabku ini. Tak boleh jadi macam tadi. Pasal apa Sekejap Mana pula penat Kak Nazam ambil gambar hantar kat Ustazah ni. Hilang pula dah. Itulah pokpet lagi Ustazah Zai ni. Sekejap ya. Biasalah kita bukan pegang kitab manual. Kitab apa ni? Bahkan dia berani mengatur Tuhan yang bukan saja mengaku dirinya Tuhan, bahkan berani mengatur Tuhan sesungguhnya dan menghalalkan dengan lancangnya terhadap Tuhan mereka apa saja yang mereka suka. Inilah manusia-manusia yang Allah kata haram, dia halalkan. Allah kata halal, dia haramkan. Kerana apa? Nak suruh Allah ikut dia pula. Sebab tu Ustazah cakap, sebenarnya kita sedar diri tak kita ni hamba. Kalau hamba redha dengan apa saja yang Allah beri. Bila mana kita tidak redha dengan apa yang Allah beri, sahabat-sahabat, sebenarnya kita tak cakap di lisan bahawa kita ni mengaku Tuhan. Kita tak cakap di lisan bahawa kita tak mengaku hamba. Tapi itulah hakikat. Mana Ustazah tahu? Ustazah Zai baca daripada kitab Latahzan. Okey, sahabat-sahabat, jadi jangan memilih untuk tidak terima whatever punya alasan. Whatever punya alasan kau. Okey, surah apa ni? Masya Allah, tabarakallah. Kita baca dulu. Sekejap, mungkin nama surah dekat belakang ni. Susah tengok handphone ni. Okay, kita nak baca surah apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Okey, kita pergi muka surat sebelah. Apa terjemahan dan daripada mana petikan ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Hamidah Zain, ku seru namamu di sini. Jangan bila dah seru pergi live group pula. Okay, sahabat-sahabat, Kak Nazar tu kari dia dah masak ke belum tu? Allahumma salli. Umi Badaria Rahman, minta maaf je saya tak bagi notis awal. Sebab saya fikir kalau saya tak buat live dalam keadaan sekarang ni, saya balik nanti saya dah sibuk dengan jemaah punya check out. Kemudian saya akan ke airport Jeddah dengan bas dengan mereka sekali. Lepas tu belum selesai lagi urusan check in mereka. Mudah-mudahan mudahlah, tak ada masalah apa-apa. So Ustazah boleh tinggalkan mereka dengan segera untuk Ustazah turun ke tempat train untuk naik train ke Madinah. Kerana kalau Ustazah tak naik train, Ustazah tak akan sampai di airport Madinah untuk menyambut ketibaan jemaah daripada Malaysia untuk sampai ke Madinah malam ni. Masya Allah, Masya Allah. Dr. Rosini Zakaria pun bersama-sama dengan kita. Betul ke Dr. Rosini ni? Ke Rosini lain? Allahu Akbar. Ummu Fatihah, Masya Allah. Aliza Elis, Nur Fadila, Faiza Fuad, panggil dah ni. Masya Allah, Masya Allah. Azrina Amir duk keloi sahabat-sahabat dia. Subhanallah. Okey, jap ya. Ayat daripada suratul Hujurat ayat pertama. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jelas perintah Allah ni. Ya, macam berada di sini. Semoga anda bukan macam lagi dah lepas ni. Segera berada di sini, insya-Allah. Tengok, Ustazah paling suka tengok budak-budak kecil pakai ihram. Comel kan, cute-nya. Kau dah tercabut-cabut dah ihram dia. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ketidakredaan adalah perangkap syaitan. Ketidakredaan adalah perangkap syaitan. Kita baca yang L pula. Syaitan itu mampu mengalahkan umat manusia. Biasanya ketika manusia tidak menerima keredaan dan dikuasai oleh nafsunya. Pada saat itu, manusia menjadi sasaran perburuan syaitan. Allah, meremang bulu roma saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Meremang bulu roma saya. Kerana apa? Kerana baru je saya cakap dengan sahabat yang yang bersedih, bercurhat curahan hati di sini. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka amboi ayah gaus, nak kena kat ayah ni. Dia pergi cakap pula. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eid Mubarak, Masya Allah. Dia tengah nak bersihkan tu, so kita terima je.
Okey, Ustazah boleh ke depan balik. Waktu macam ni memang Kak Syuk dah sebut dah. Okey sahabat-sahabat. Waktu macam ni memang cleaner-cleaner tengah sibuk bersihkan diri. Amin. Betul Rafiq Abdul Rahman, saya faham perasaan anda. Doakan ya Ustazah mampulah, walaupun sebenarnya pada asalnya sahabat-sahabat Ustazah memang bagi waktu rehat 2 hari. Jemaah ini, jemaah Ramadan balik, rehat 2 hari baru jemaah Syawal sampai. Tapi Allah tak bagi macam tu. Maksudnya Allah Maha baik. Kalau dalam rehat ni kan kita lah tahzan mengajar, takut kita buat perkara lara. Jadi memang Ustazah penat sebenarnya hantar jemaah akhir Ramadan. Sebab apa tak dapat jadual macam tu? Kita bukan ada kapal terbang sendiri kan. Bila kapal terbang terpaksa awalkan flight Syawal, maka kita pun akur macam tu. Okay? Bukan saja-saja je ada orang kata kenapa sanggup bersusah payah tak rehat langsung macam tu. Tolonglah doa saja Ustazah kuat, Ustazah sihat insya-Allah. Sebab mereka datang tu bukan kosong. Ada mutawif, ada pembantu-pembantu sahabat dia khidmat. So Ustazah Zai dengan Ustaz Azwan tolong pantau sahaja. Ayu, anak-anak ni dia duduk kat sini pula. Dah comel-comel anak Arab ni. So cute. Subhanallah. Assalamualaikum. Subhanallah. Subhanallah. Allah comelnya. Subhanallah. Tengok dia punya inai rahya tu. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Habib. Okay lah. Kan aku duduk melayan anak-anak Arab ni tak habis pula kuliah ni. Okay. Syaitan itu mampu mengalahkan. So Ustazah cakap dengan sahabat yang bersedih, akak tahu tak kenapa akak murung, kenapa akak rasa tak nak jumpa orang? Sebab ini adalah kesukaan syaitan. Syaitan mudah masuk. Itu menjadi lubuk mudahnya syaitan untuk masuk kepada dalam diri kita bila kita mula tidak redha dengan apa yang Allah beri. Bila kita memilih untuk bersedih yang melampau-lampau, syaitan mudah masuk. Sahabat-sahabat, sebab tu kadang-kadang orang yang minta maaf sebut apa meroyan. Jadi itulah gangguan-gangguan benda-benda yang asalnya tu daripada sedih. Asalnya tu sahabat-sahabat dirahmati Allah daripada tak menerima apa takdirnya Allah. Tak percaya anda selaklah. Selak seluruh kehidupan. Sebab tu bila Ustazah bertemu dengan calon-calon umrah tajaan yang mereka memiliki kisah-kisah sedih yang pelbagai. Ya Allah sahabat, kisah-kisah sedih yang pelbagai, tapi saya kagum kenapa mereka masih boleh bangkit. Hatta Allah hadiahkan mereka dengan kegembiraan dapat sampai ke Baitullah ni. Saya belajar sesuatu kerana mereka tidak memilih untuk bersedih selama-lamanya. Mereka terus bangkit dengan kesukaran itu dan syaitan tak sempat masuk untuk meletakkan pemburuannya berjaya pada diri orang yang bersedih itu. Faham Subhanallah. Apalagi ketika rasa tidak menerima keredaan itu sudah menguasainya, maka dengan tanpa beban dia akan mengatakan, melakukan dan meniatkan apa yang tidak diredai Tuhannya. Inilah mungkin alasan Nabi SAW pada waktu anaknya Ibrahim meninggal dunia. Nabi bukan tak pernah tak sedih, Nabi pernah sedih. Ketika apa sahabat-sahabat? Ketika putera kesayangannya itulah dia Ibrahim meninggal dunia ketika usianya masih kecil. Apa kata Nabi SAW? Tadma'ul ainu wa yahzanul qalbu wa la taqulu illa ma yarda rabbuna. Air mata boleh berlinang dan hati boleh bersedih, tetapi kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kecuali yang diredai oleh Tuhan kita. Ya Rabb, sahabat-sahabat, siapa yang sedang bersedih, jadikan ini sebagai kata-kata penguat semangat. Please sahabat-sahabat, air mata boleh berlinang dan hati boleh bersedih. Banjir dengan air mata ibaratnya. Tetapi kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kecuali yang diredai oleh Tuhan kita. Maksud, dalam sedih tu kita berkalau-kalau lah, nak aku tak merempit tadi, tak kena langgar lah dengan lori, kalau lah aku tak bagi kunci motor ke anak aku, macam-macam. So sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan mengeluarkan kata-kata kecuali yang diredai oleh Tuhan. Antaranya yang diajarkan oleh Quran, terus sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Patut Allah dah ajar kita awal-awal tapi kita tak nak ikut. Okey, kita sebut juga di lisan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa rasa, apa kontak pada hati kita? Apa kontak pada hati kita sahabat-sahabat dirahmati Allah? Adakah kita kembalikan semuanya kepada Allah? Adakah kita kembalikan semuanya kepada Allah? Lisan kita sebut ya, tapi hati kita tidak mengiyakan.
bahawa sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, segala-galanya dari Allah. Sesungguhnya kematian anak yang disayangi merupakan tragedi yang membuat seorang hamba benci terhadap takdir yang diterimanya. Allah, betul kan? Cik Rodiah kita pernah merasa, kenapa anak aku ya Allah ketika itu? Tapi Cik Rodiah memilih untuk tidak selama-lamanya menyalah-nyalahkan takdir. Bahkan hari ini kata-katanya, apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kata-katanya Cik Rodiah kita memilih berdamai dengan takdir. Oleh itu Nabi SAW mengkhabarkan bahawa dalam keadaan seperti itu, keadaan yang tidak dapat diterima oleh kebanyakan orang yang membuat mereka ikut terbawa untuk tidak menerima, sehingga mereka pun mengucapkan kata-kata dan melakukan hal-hal yang membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha. Dia tidak mengatakan kecuali yang membuatkan Tuhannya redha. So bila kita buat apa, hatta hilang duit RM10, ya Allah, manalah bodohnya tangan aku dia letak tadi, ada kat sini ni ha. Tadi sahabat-sahabat saya tergelak dengan ustaz kan. Saya nak pergi masjid pukul 3 pagi tadi, duk cari. Bang, nampak tak jubah saya yang pakai semalam warna hitam kat sini? Saya letak sebab beg semua dah kemas, baju-baju semua dah kemas, tinggal baju nak pakai hari ni je. Lepas tu suami Ustazah kata apa? Ustaz Azwan kata apa? Yang awak dah kenapa? Duk teringat anak-anak nak balik teringat anak-anak nak datang Kenapa bang? Tu jubah hitam tu kat badan tu. Subhanallah sahabat-sahabat. Itulah kerja nak gelak je kalau dengan ustaz kan sahabat-sahabat. Jubah tu saya dah pakai. Dia duk tengok je gelagak bini dia, duk pandang. Apa hal yang bini aku duk cari bawah selimut apa semua kan? Rupa-rupanya cari jubah yang dipakai. Sejujurnya sahabat-sahabat, otak saya ni hanya penuh dengan doa pengharapan kepada Allah permudahkan semua urusan. Yang nak balik, yang nak datang. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita tak fokus lain dah. Kat lisan ni jangan keluar perkataan kalau jadi macam ni, kalau nanti, kalau ni. Betul benda tu akan datang, tapi kita terus, ya Allah, Allah Maha tahu, Allah Maha baik, Allah akan mudahkan selagi mana kita redha dengan apa saja yang Allah hantarkan kepada kita. Masya Allah sahabat-sahabat, semoga Allah izin lisan kami semua sentiasa memujimu kala susah, kala senang. Amin. Terima kasih Baiti Abdullah. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah kan, kita selalu kata kita orang beriman, tapi kita tak memilih untuk redha. Kita duk kata kita nak masuk syurga Allah, tapi kita melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah tak suka apa? Allah tak suka kita menggunakan lisan kepada perkara-perkara kejahatan yang tidak mengundang keredaannya Allah. Baik, hamboi Fatimah Omar duk gelak kat ustazah dia no. Gitulah kita dah mak-mak kan sahabat-sahabat ni malah macam tu. Kan? Itulah kadang-kadang ustazah fikir kadang-kadang ustazah fikir sahabat-sahabat, ya Allah, syukurnya lah Engkau tak berikan aku tanggungjawab sebagai ibu yang mengandungkan, yang melahirkan, yang membesarkan anak-anak, sebab Engkau tahu kemampuanku ya Allah. Ya Allah, kalau ustazah Zaya ada anak agaknya kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kok mau tertinggal jatuh bawah katil. Sedangkan baju yang dipakai pun dah lupa dah. Macam itulah sebab apa? Terlalu committed dengan kerja. Apabila seorang hamba merenungkan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang menurutnya tidak menyenangkan dengan 3 pertimbangan berikut, nescaya musibah yang menimpa dirinya akan terasa ringan, lagi mudah disanggahnya. Tengok apa 3 perkara tu. Orang kiri kanan mesti duk pelik, apa dia ni buat dekat sini ni. Sorang-sorang saya kat sini ni sahabat-sahabat. Alhamdulillah, semoga sampai kesudah kuliah kita tak dihalau oleh polis. Baik. Pertama, menyedari adanya hikmah yang dirahsiakan oleh pembuat qadar dan menyedari bahawa si pembuat qadar itu lebih mengetahui kemaslahatan hamba dan apa sahaja yang bermanfaat baginya. Perkara yang dah berlaku, sahabat-sahabat dirahmati Allah, suami tak bagi pulang ke rumah ibunya. Anak tidak dikira sebagai derhaka, wahai anak perempuan yang sudah bersuami, yang mengikut perintah suaminya. Tetapi jangan ambil kerjanya Allah. Telefon mak, bagi tahu dengan adik-beradik yang rapat, tolong tengok-tengokkan mak, kau fahamkan apa masalah aku. Macam tu, sambil kita ingatkan suami, abang, saya akur taat perintah abang. Tapi kalau perintah-perintah yang macam ni abang boleh menjauhkan abang daripada syurga Allah, macam mana?
Mak saya patut abang pandang macam mak abang sendiri. Macam mana kalau mak abang tak diziarahi? Bagaimana perasaan mak abang? Abang izinkan saya balik ke rumah saya walaupun abang tak nak balik. Pun itu dah juga ibadah yang besar bagi abang. Ajak bincang. Minta sungguh-sungguh doa dengan Allah. Sementara nak dapat keizinan tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan terus tinggalkan mak ayah kita. Buat video call. Kan mak serba salah nak cakap. Mak faham kan abang macam mana. Nak diluah mati bapak, nak ditelan mati mak, nak cerita satu dosa aibnya suami. InsyaAllah mak yang beragama akan faham. Tapi kalau suami kita dah tak bagi balik rumah mak, kita pun menyepi, tak apalah kalau cakap mak bukan faham. InsyaAllah Allah akan bagi faham, sahabat-sahabat. Itu dosanya suami yang tak membenarkan isteri menziarah ibunya sendiri. Jadi kita jangan buat dosa yang sama. Jangan kita buat dosa, jangan kita tambah dosa. Terus lakukan kebaikan. Terhalang begini, buat begitu. Terhalang begitu, buat begini. InsyaAllah kreatif dalam beragama, dalam mengumpul kantung pahala kita, sahabat-sahabat. Baik, menyedari adanya hikmah yang dirahsiakan oleh pembuat qadar dan menyedari bahawa si pembuat qadar itu lebih mengetahui kenapa Allah bagi macam ni ke aku. Percayalah ada sesuatu yang lebih baik di sisi Allah. Kamu tak tahu, tapi Allah tahu. Sentiasa bersangka baik begitu. Kedua, berpasrah diri untuk menunggu pahala yang besar dan ganjaran yang banyak. Sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hamba-Nya yang sedang ditimpa musibah dan bersabar. Ditimpa musibah, lalu kita memilih untuk bersabar. Ya Allah, sahabat-sahabat, di situ adalah pahala free je Allah nak bagi. Kita ibaratkan kenapa ya ramainya ahli yang duduk dalam syurga nanti dia berdoa dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Syukur ya Allah atas kesedihan-kesedihan yang pernah aku berikan kepada aku ketika di dunia dulu. Hatta penghuni neraka bila bertanya kepada Allah, kenapa ramai orang dalam syurga tu sedang bergembira? Apa jawapan Allah, sahabat-sahabat? Kerana dulu mereka banyak bersedih dengan musibah, masalah-masalah yang mereka lalui, tapi mereka memilih untuk redha. Hari ini aku gembirakan mereka di dalam syurga Allah. Hatta orang-orang dalam neraka minta balik ke dunia untuk diberi sedih oleh Allah. Faham Kalau kita faham cerita ni, sahabat, kita tak kisah dengan kesedihan-kesedihan yang ada di atas dunia ni. Sebab kita tak nampak sedih itu. Benarlah cara sahabat faham, inna ma'al usri yusra. Betul sekarang ini aku dalam sulit, tapi mereka tak nampak sulit itu, tak rasa sulit itu. Yang mereka rasa adalah yusra, kesenangan yang Allah janjikan, kegembiraan setelah datangnya kesulitan itu bersamanya adalah pakej kesenangan. Ya Rabb. Ketiga, menyedari bahawa keputusan dan semua permasalahan itu adalah hak mutlak Tuhan. Sedangkan hak hamba adalah berserah diri dan tunduk. Masya Allah. Hak Allah, sahabat-sahabat. Hak kita ni tunduk, akur, taat, berserah diri. Masya Allah, sahabat-sahabat. Apa katanya Allah? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Allahu Akbar. Alamak. Ada orang berhenti nak dengar ustazah bagi kuliah. Macam mana ni? Sekejap senyumlah pula. Baik. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Apakah mereka yang membahagi-bahagi rahmat Tuhanmu? Apakah mereka yang membahagi-bahagi rahmat Tuhanmu? Maksudnya, sahabat-sahabat, siapa yang beri rahmat kepada kita? Allah. Mana ada satu-satu manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa dia pusing belah sana? Dia tersilap ke apa tu? Dia tawaf tapi dia salah arah. Pelik dah ni. Sekejap sahabat-sahabat, saya nak kena tengok mesej. Takut ada mesej daripada KLIA. Sekejap, cleaner tu bagi kursi, cik tak mau duduk sekarang, kaki cik dah kebas dah. Sekejap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap. Subhanallah. Subhanallah. Sekejap, kita berdiri pula, kita duduk. Alamak, duduk tak nampak. Kena tunduk macam ni pula. Tetamu Syawal yang bergerak ke KLIN Kerham tentang amin 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 Umi Badaria adalah sekarang pukul berapa yang sahabat-sahabat? Ada 1 jam ke kita live ni? Saya jadi macam tak nak balik hotel je, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab ustazah dah habis kemas. Lepas tu urusan dengan pihak hotel semua adalah urusan Ustaz Azwan dengan mutawif kita seorang lagi.
So bahagian kerja Ustazah dah habis je, nak berdiri. Kebeh kaki kebeh. Alamak, cahaya duha sudah muncul. Okey, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Belah sini orang tak ramai, tapi tengok belah penjuru Hajarul Aswad tu orang ramai sebab sekarang masih lagi tak boleh mendekat ke Kaabah. Okey, sahabat-sahabat. So saya tutup kuliah pada hari ini dengan apa tadi? I J sampai berapa tadi? L kan? Besok M, insya-Allah. Panjang sungguh tajuk ni. Maka kuliah yang seterusnya bersambung di bumi Madinah Al-Munawwarah. Anda nampak tak kisah redha kita ni? Tak habis kita bahas sepanjang Ustazah berada di Mekah. Amin. Lain cantik kan Kak Yasmin Yaakob? Tempat pun cantik. Betul Cik Rodiah. InsyaAllah orang macam Cik Rodiah bertemu dengan anak tersayang di dalam syurga Allah. Amin. Nur Hayati Zainuddin, Siti Ajah, Zainul Abdul Rahman, Faiza Fuad, Yasmin Yaakob, Umi Afan Kalishah, Umairah, semoga semuanya ke sini. Amin. Siti Nur Zakiyah. Silau lah sahabat, saya pusing belah sana pula. Okey, saya pusing belah sana. Tengok muka Ustazah lah pula ni. Okey, orang pelik mesti dia ni duduk berselfie-selfie. Mesti orang cakap macam tu kan. Biar pilih. Jadi sebab kita malu, kita dah pandang orang, so kita tutup muka kita dengan Mas Al-Fawaz Travel. Terima kasih penyumbang-penyumbang Mas Al-Fawaz Travel yang dipakai oleh sahabat-sahabat akhir Ramadan. Okey, kalau anda nak menyumbang untuk akhir Syawal, dan ini saja akhir Syawal pula, grup awal Syawal ni, sila. Dan ini RM10 sahaja ke akaun Darul Fawaz. Okey, walaupun anda tak berada di sini, RM10 anda berada di wajah sahabat-sahabat yang menunaikan umrah. Mudah-mudahan menjadi asbab niat-niat anda untuk segera ke sini dipermudahkan oleh Allah. Amin. Terima kasih banyak. Dan siapa yang ada keluarga, saudara mara yang berhasrat untuk menunaikan akikah di bumi Mekah ataupun Madinah, khususnya di bumi Mekah. Di bumi Mekah, satu kambing kita boleh hadiahkan atau sedekah kepada penduduk Ahlul Mekah. Atau kalau ada hajat untuk kita buat kenduri dengan bukan saja sembelih kambing, tapi kita hantar kambing tu untuk dimasak bersama dengan nasi-nasi style Arab ni lah. Lepas tu kita jamu kepada Ahlul Umrah Al-Fawaz Travel, insya-Allah. Sayang juga muah Sabda Adi, Delima Ima, Hamidah Sa'ad, Nurliza Ismail. Okey, bye-bye sayang-sayang. Sekali lagi bantu Ustazah dengan doa yang akan berangkat meninggalkan bumi Mekah, selamat masuk ke rumah masing-masing. Insya-Allah Umi Badariah rindu juga. Okey, masuk ke rumah masing-masing. Mereka nak berhari raya pula tanpa jam benten, tanpa kuarantin. Bagus sangatlah dah sekarang ni kan, masya-Allah. Kemudian yang di KLIA sekarang ni selamat tiba di bumi Madinah pada malam ini. Sekejap saya tengok jam. Pukul berapa dah ni kat sini? Pukul 7.30. Oh, tadi saya start ke berapa? InsyaAllah sahabat-sahabat, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya Allah, pemilik rumahmu ini, wahai Allah, melihat orang-orang yang bertawaf, sampaikanlah semua sahabat-sahabat Latahzan, kesayangan-kesayangan hamba ke sini. Kabulkanlah doa-doa mereka. Berdoa sahabat, berdoa walaupun secara dalam talian sahaja anda sedang berada di hadapan Kaabah. Mudah-mudahan Allah sampaikan, Ustazah aminkan doa-doa anda. Walaupun hanya di dalam hati. Kerjanya hati ni sangat ajaib. Tak ada orang tahu, tapi Allah Maha tahu. Pasti insya-Allah diaminkan oleh para malaikat Allah. Ingat, jangan bersedih, jangan tidak redha dengan takdirnya Allah sehingga memudahkan syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Kita selalu kata, minta Allah jauhkan kita dari syaitan, baca auzubillah minasyaitanirrajim banyak-banyak, baca ayatul kursi. Tapi perangai tak redha dengan apa yang Allah bagi. Itulah peluang yang buat syaitan bertepuk tangan. Senanglah aku nak masuk dalam tubuh kau sebab engkau tak redha dengan apa yang Tuhanmu bagi, kan? Dan kadang kita banyak buat kesilapan tapi kita tak sedar. Okey, bye-bye sahabat-sahabat. Ustazah nak baca Yasin sekejap. Semoga Allah mudahkan perjalanan. InsyaAllah. Ustazah nak kena pindah dekat sana sebab kat sini cahaya sudah. Oh, orang cleaner tu bagi kursi kat chat. Dia nak ambil pula kursiku ini. Mana boleh, cannot.
Sebab Ustazah kena duduk dah ke bas. Sekejap nak pindah belah sana. Hangpa duk tengoklah kekalutan Makcik Zai ni. Sebab syok lah. Polis tak kacau. Syok. Okay, kita duduk belah sini pula. Okay. Sambil-sambil kita baca Yasin. Kita nak tengok grup di KLIA macam mana. Okay, yang tu yang ramai orang tu dekat penjuru Hajarul Aswad. Dekat penjuru Hajarul Aswad memang orang berhimpun sebab dia nak beristilam. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Jadi mereka akan berniat tawaf di situ. Jadi memang sesak lah. Sesak. Bila kita sampai penjuru Hajarul Aswad ni, memang kita kena berhenti seketika. Bukan berhenti terus. Jalan pun slow. Okay? Bila lepas penjuru Hajarul Aswad, dia akan lengang balik. Inilah suasana Syawal. Tapi macam mana pun masih ramai. Okay? Sayang semua, semoga sampai ke sini. Ampun maaf, zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Muah. Assalamualaikum.